Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 November 2020 bersama saya Syazwana Amir. Belanjawan 2021 yang dianggap paling kritikal dalam sejarah Malaysia dan menarik perhatian ramai, akhirnya diluluskan melalui undi suara di Dewan Rakyat hari ini. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Keuangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Terdahulu cubaan Ahli Parlimen Pokok Sena Mahfuz Omar yang mahu pengundian dibuat secara belah bahagi tidak kesampaian apabila cadangan itu gagal mendapat sokongan sekurang-kurangnya 15 Ahli Parlimen. Yang berhormat, makhluk perosak. Tak cukup. Bagi rakyat tengok. Tidak cukup 15 orang. Lebih suara bersetuju. Amanah malu. Amanah pengkhianat. Dibacakan. Tahniah kerajaan tahniah. Bagilah 15 Mana yang bangun? Pengundian hari ini adalah kekangan pertama yang perlu dilalui belanjawan Kerajaan Perikatan Nasional itu. Belanjawan 2021 kini akan dibawa ke peringkat jawatan kuasa untuk dibahaskan sebelum ia sekali lagi diundi sebelum diluluskan. Sokongan yang diberikan hari ini dibuat selepas Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengumumkan pelbagai peruntukan tambahan. Antara penambahbaikan yang diumumkan ialah kebenaran mengeluarkan wang dari akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seperti yang dituntut pelbagai pihak. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini mengumumkan pengeluaran akaun satu KWSP di bawah program iSINA akan diperluaskan kepada pencarum yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun ini. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif pencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, iSINA kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih Menteri. Tambahan pula, setiap ahli yang dibenarkan, tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Terima kasih. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Sementara itu, kerajaan mengekalkan keputusan sebelum ini dan tidak menuruti desakan agar lanjutan moratorium diberi secara automatik kepada semua peminjam. Sebaliknya, ia hanya diberikan secara automatik kepada golongan B40. Proses ini telah dipermudahkan di mana kalau golongan B40 ataupun mikro PKS akan dapat kelulusan daripada pihak bank dalam masa 24 jam. Tidak perlu dokumen. Dia secara automatik buat permohonan, tidak perlu ada dokumen. Yang keduanya, untuk golongan M40 dia kena buat self declaration. Di sini juga tidak ada perlu ada dokumen, kelulusan akan diberi dalam masa tempoh 1 hingga 5 hari. Ya. Selain itu, beliau turut mengumumkan bantuan one-off sebanyak RM300 akan diperluaskan kepada semua petugas barisan hadapan. Jadi saya ingin mengumumkan, pada hari itu belanjawan kita hanya memberi RM500 bantuan one-off kepada Kementerian Kesihatan. Tetapi kita telah memperluaskan lagi dan memberi bantuan ini kepada semua petugas barisan hadapan RM300. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah hari ini menzahirkan penghargaan kepada ahli parlimen yang telah memberikan sokongan untuk meluluskan belanjawan 2021. Dalam satu kenyataan rasmi Istana Negara, baginda berkata belanjawan ini penting bagi kerajaan untuk memastikan dasar serta usaha untuk membendung COVID-19 dapat diteruskan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataannya berkata, sokongan ini membuktikan kematangan ahli parlimen untuk membuat keputusan penting yang meletakkan kebajikan dan keselamatan rakyat mendahului perkara lain.
Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan pula menyifatkan kelulusan di peringkat dasar ini sebagai satu kejayaan besar di atas muafakat dan perundingan yang dilakukan demi kepentingan rakyat. Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa dalam satu ciapannya di Twitter pula menyifatkan cubaan pembangkang untuk membuat undi belah bahagi telah ditewaskan oleh pembangkang sendiri apabila tidak mencukupi 15 orang seperti disyaratkan. Sementara itu, beberapa adun dan ahli parti DAP meminta penjelasan daripada kepimpinan parti apabila ahli-ahli parlimen parti itu tidak menyokong percubaan undi belah bahagi. Difahamkan keputusan ahli parlimen DAP untuk tidak menyokong undi belah bahagi dibuat atas keputusan kepimpinan parti dan hanya akan membuat pengundian di peringkat jawatan kuasa. Dalam pada itu, ahli parlimen Jerlun Mukris Mahathir menitipkan ciapan ringkas yang penuh berkias di Twitternya. Ia dipercayai merujuk kepada hanya 13 ahli parlimen yang bangun menyokong undian belah bahagi di mana 4 daripadanya merupakan ahli pejuang. Jangkitan COVID-19 di Malaysia hari ini kekal 3 angka apabila 935 kes baru dan 3 kes kematian dilaporkan hari ini. Daripada jumlah itu, 931 adalah kes penularan tempatan dan 4 kes import. Sabah melaporkan kes tertinggi hari ini dengan 326 kes, diikuti oleh Selangor 161 kes dan Negeri Sembilan 158 kes. Setakat tengah hari ini, jumlah kes aktif di Malaysia adalah sebanyak 11,348 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan Malaysia sekali lagi mencatatkan jumlah kes sembuh tertinggi dengan 2,555 kes disahkan sembuh hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh sepenuhnya adalah 49,056 kes atau 80.7% daripada jumlah keseluruhan kes. 3 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian mencecah 348 kes, kesemuanya dikesan di Sabah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan menganugerahkan pingat Panglima Gagah Berani kepada Mendiang Sarjan Baharudin Ramli dan Sarjan Norihan Tari. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Bagi pihak kerajaan menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas perkenan Baginda untuk menganugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB kepada kedua-dua anggota terlibat. Tambahan daripada itu, Kementerian Dalam Negeri juga memperakukan supaya Mendiang Korporal Baharudin bin Ramli untuk dinaikkan pangkat kepada sarjan secara posthumous dan anggota PJN yang cedera Korporal Norehan anak lelaki Tari juga dinaikkan pangkat kepada sarjan secara medan. Sekian, terima kasih. Pingat itu dikurniakan bagi mengenang jasa kedua-dua anggota pasukan gerakan am itu yang terlibat dalam kejadian tembakan di sempadan Malaysia, Thailand. Dalam kejadian Selasa lalu, Mendiang Sarjan Baharudin terkorban manakala Sarjan Norihan cedera parah dalam insiden berbalas tembakan dengan kumpulan penyeludup di tembok sempadan Malaysia, Thailand. Sementara itu, menurut Hamzah, susulan kejadian itu, pihak polis telah menggeledah kawasan kejadian dan berjaya menahan 3 penyeludup warga Thailand. Hasil siasatan lanjut, PDRM telah berjaya menahan 15 orang lagi suspek warga negara Malaysia dan 1 lagi warga negara Thailand. Ini menjadikan jumlah yang ditahan oleh PDRM setakat ini berjumlah 19 orang suspek yang terdiri daripada 15 warga negara Malaysia dan 4 warga negara Thailand. Legenda bola sepak dunia Diego Maradona meninggal dunia pada usia 60 tahun. Bekas kapten pasukan Argentina itu mengalami serangan jantung di kediamannya di Buenos Aires pada hari Rabu. Maradona diiktiraf sebagai salah seorang pemain terhebat dalam sejarah dan pencapaian terbesarnya adalah pada Piala Dunia 1986 di mana dia berperanan dalam kemenangan Argentina. Beliau diingati kerana membuat jaringan yang digelar The Hand of God ketika menewaskan England 2-1 di suku akhir saingan Piala Dunia pada tahun yang sama.
Sepanjang kerjayanya, beliau telah menjaringkan 34 gol dalam 91 perlawanan bagi Argentina dan mewakili negaranya di 4 Piala Dunia. Bagaimanapun, penyalahgunaan dadah dan minuman keras serta masalah berat badan telah menyingkatkan kerjayanya yang cemerlang. Beliau kemudian mencipta semula dirinya pada 2008 apabila kembali beraksi sebagai jurulatih pasukan kebangsaan Argentina. Susulan pemergian pemain bola sepak itu, Presiden Argentina Alberto Fernandez serta-merta mengumumkan tempoh berkabung selama 3 hari di seluruh negara. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.